Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hezali Tiran dan anda bersama Warta Perdana Rabu 22 April. Ahli Parlimen Sepanggar, Datuk Jumat Idris kini memahami kesusahan rakyat akibat kesan cukai barangan dan perkhidmatan GST. Menulis di Facebook, beliau berkata anaknya yang dimasukkan ke hospital swasta kerana sakit saraf dan tulang belakang bengkok dikenakan cukai GST sebanyak RM1,200 Malaysia berdasarkan kos rawatan RM20,000 Malaysia. Seramai 54 aktivis yang ditangkap ketika mengadakan bantahan duduk terhadap cukai GST di Ibu Pejabat Kastam di Kelana Jaya bulan lalu akan didakwa melanggar Akta Perhimpunan Aman esok. Sebelum ini, 25 individu termasuk 2 ahli parlimen telah didakwa pada 26 Mac lalu berhubung bantahan duduk itu. Penganjur himpunan itu, Jaringan Rakyat Tertindas, jerit di laman Facebook, malam tadi merayu sumbangan untuk mereka yang tidak mampu membayar RM3,000 Malaysia sebagai ikat jamin. Ahli Parlimen Petaling Jaya Utara, Tony Puah menjangkakan tarif elektrik yang lebih tinggi akan dikenakan kepada pengguna tidak lama lagi. Dalam satu kenyataan, katanya, jangkaan itu berikutan tindakan kerajaan menyelamatkan One Malaysia Development Berhad, 1MDB, dengan menganugerahkan beberapa konsesi pengeluar tenaga bebas IPP menguntungkan tanpa melalui proses tender terbuka kepada syarikat itu. 1MDB juga, kata Puah, diberikan kontrak loji tenaga elektrik menggunakan arang batu 2,000 megawatt pada Februari lalu selepas bidaan lebih rendah daripada YTL Power ditolak. Martabat Jalinan Melayu Malaysia hari ini membuat laporan polis berhubung tindakan blogger kontroversi Elvin Tan yang melaungkan azan dengan muzik tanpa memakai baju. Menurut Presiden MJMM, Abdul Rani Kulub Abdullah, tindakan itu mempersendakan agama Islam dan menuntut pihak berkuasa segera menangkapnya. Seorang ahli MCA Bukit Gelogo yang mendakwa Koi Peng membuat laporan polis berhubung gambar yang kononnya memaparkan Sami Tau mengadakan upacara sembahyang mayat untuk Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Gambar palsu itu juga dikatakan tersebar meluas di laman sosial seperti Facebook dan WhatsApp. Pilihan raya kecil Parlimen Rompin pada 5 Mei ini menyaksikan pertandingan 2 penjuru antara calon BN dan PAS. Pada proses penamaan calon pagi tadi, BN menampilkan Ketua UMNO bahagian Rompin, Datuk Hassan Arifin sebagai calonnya, manakala PAS menamakan Ketua Dewan Pemuda PAS Pahang, Nazri Ahmad. Pilihan raya kecil Rompin diadakan berikutan kematian penyandangnya, Tan Sri Jamaluddin Jarjis, dalam kemalangan helikopter di Semenyih pada 4 April lalu. Dalam perkembangan berkaitan, Naib Presiden Pertubuhan Ummah Sejahtera Malaysia, PASMA, Muhammad Abdul Rahman mengumumkan pasukan sukarelawan NGO itu turun membantu calon PKR pada pilihan raya kecil Permatang Pauh mulai Sabtu ini. Bagaimanapun, katanya tiada arahan supaya mereka berkempen bagi membantu calon PAS yang bertanding di kerusi Parlimen Rompin. Beralih ke berita luar negara, Mahkamah Jenayah Mesir menjatuhkan hukuman ke atas bekas Presiden Muhammad Morsi sebanyak 20 tahun penjara kerana pembabitannya dalam pembunuhan penunjuk perasaan pada 2012. Hukuman terhadap Morsi dan beberapa lagi defendant dalam kes ini terutama terdiri daripada pemimpin Ikhwanul Muslimin dilakukan dalam pagar kaca yang kalis peluru di Akademi Polis Mesir. Amerika Syarikat mula mengerahkan kapal perang dan pengangkut pesawatnya ke Laut Arab ketika Washington meningkatkan pemantauan terhadap pergerakan kapal-kapal tentera laut Iran yang disyaki membawa senjata untuk kumpulan pemberontak Houthi di Yemen. Antara kapal yang dikerah ke Laut Arab itu adalah USS Theodore Roosevelt dan kapal pengiring yang dilengkapi peluru berpandu kawalan jauh USS Normandy. Dengan penghantaran itu, jumlah kapal Amerika yang berada di perairan itu kini berjumlah 9 buah. Dengan itu, sekian Warta Perdana, Rabu 22 April. Terima kasih kerana sudi bersama saya, Muhammad Hezali Tiran. Layari www.kinitv.com/bm untuk berita dan video lanjut. Assalamualaikum dan salam hormat.